Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada petang ini. Sama-samalah kita mulakan pengajian kita petang ini dengan kita berselawat kepada baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم الله 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 حيا نذكر صفات الله حيا نعرف وحدانيته حيا نذكر صفات الله حيا نعرف وحدانيته الله وجود قيدا بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما الله وجود قيدا بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا
علما حيا سميعا بصيرا متكلما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk dapat kita bersama-sama dalam kuliah Fardu Ain dalam membicarakan tentang solat Jumaat. Para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat dan dipertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah pada pengajian kita semalam kita telah mulakan daripada pembicaraan tentang solat Jumaat. Kita dah mengatakan bahawa solat Jumaat ataupun hari Jumaat itulah hari raya orang beriman. Hari raya kita bukan hanya setahun dua kali, iaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan tiap-tiap hari Jumaat itulah hari raya kita. Kerana itulah hari Jumaat, hari yang Allah telah agungkan, yang telah Allah muliakan, dan ia merupakan hari yang paling mulia selepas daripada hari Arafah. Begitulah yang telah kita bicarakan semalam. Dan kita telah mengatakan bahawa hari Jumaat itulah hari Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS. Dan hari Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi. Dan harinya Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam ke dunia. Dan demikianlah hari itu juga hari Allah Ta'ala pertemukan Nabi Adam AS dan Sayyidatina Hawa, iaitu ibu kita yang pertama, di Padang Arafah di atas Bukit Jabal Rahmah. Dan begitulah dia para jemaah sekalian, akan berlakunya hari kiamat pada hari Jumaat. Jadi hari Jumaat itu hari berlakunya kiamat. Apabila setiap kali datang hari Jumaat, semua makhluk Allah Ta'ala, semua makhluk melainkan jin dan manusia sahaja, semua merasa gemetar ketakutan. Maupun daripada bukit, daripada langit, daripada bumi, daripada pasir, pahan tanah, haiwan-haiwan, pokok-pokok, semuanya merasa bimbang dan khawatir, takut berlaku pada hari itu, hari kiamat. Jadi dengan lahirnya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Israfil, malaikat yang meniupkan sangkakala ataupun trompetnya, telah siap meletakkan trompetnya di bibirnya untuk tunggu sahaja perintah dari Allah untuk ditiupkan. Apabila ditiupkan trompetnya, sangkakalanya, maka berlakulah kehancuran dunia ini dan seluruh alam ini hancur lebur dengan berlakunya kiamat, iaitulah pada hari Jumaat. Jadi malaikat Israfil yang tukang tiup itu sudah bersiap sedia daripada hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah sekarang ini. Jadi sudah berapa lama? Dah 1441 tahun. Jadi arti sekarang makin dekat lagi lah akan berlaku kiamat. Ya Allah, selamatkanlah kami semua daripada berlakunya kiamat dan jadikanlah kami semua mati dalam iman dan Islam, dalam husnul khatimah dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dan kita juga telah menyebutkan pelajaran yang semalam bahawa solat Jumaat itu adalah merupakan solat yang wajib atas orang yang telah cukup syaratnya. Siapa dia? Orang Islam, orang yang sudah baligh, dan orang yang merdeka, bukan hamba abdi, dan orang yang berakal, bukan orang gila, dan lelaki, bukan orang perempuan, dan sehat, kalau dia sakit diberikan keuzuran, dan tidaklah dia tu bermusafir. Musafir tu makna dia sudah keluar pada kampung dia melebihi 82 kilometer. Itulah 2 marhalah ataupun 82 kilometer lebih, maka dia sudah dikirakan musafir. Kalau hanya sekadar 60 kilometer atau 40 kilometer, dia belum namanya musafir.
Ya, para jemaah sekalian, pada petang ini pula kita menyambung lagi dalam perihal solat Jumaat, yang di mana berkata Tuan Pengarang kita Al-Habib Muhammad Al-Amin bin Idrus Al-Idrus daripada gurunya iaitu Al-Habib Zain bin Samit. Semoga Allah merahmati kedua-dua mereka dan panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat dan dikurniakan keberkahan ilmu mereka kepada kita semua dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ya, para jemaah sekalian, masuk kita dalam pembicaraan hari Jumaat ini iaitu masalah jika hari raya Aidil Fitri atau Aidil Adha bertepatan pada hari Jumaat. Macam mana? Kita solat hari raya Aidil Fitri atau Aidil Adha, kemudian nak kita solat Jumaat lagi ataupun tak payah solat Jumaat. Jadi inilah jawapannya. Terdapat beberapa pendapat dalam masalah ini. Menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahawa wajib melaksanakan solat Jumaat bagi penduduk kota, iaitu orang-orang yang duduk dalam kota lah, yang senanglah dekat dengan masjid. Dekat tu tak kira lah, mungkin 10 minit, mungkin setengah jam ya. Dengan kenderaan pun boleh sampai. Dan tidak wajib bagi mereka yang duduk di kampung. Mereka dari kampung ni nak datang ke masjid. Masjid tu luar pada kampung. Bukanlah maknanya masjid. Kalau masjid ada dalam kampung, itu wajib juga. Tapi maksudnya jemaah ni nak kena berjalan pergi ke kota untuk solat Jumaat. Jadi taklah diwajibkan kepada mereka. Jadi sekali lagi, wajib kepada mereka yang duduk dalam kota dan tidak wajib bagi mereka yang di luar kota, maknanya duduk di kampung. Wajib apa tu Ustaz? Wajib menunaikan solat Jumaat kalau sudah pun mereka kerjakan solat Hari Raya Aidil Fitri atau Aidil Adha. Di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apabila dilakukan solat Jumaat hanya di Masjid An-Nabawi. Jadi apabila mereka sudah solat Aidil Fitri atau Aidil Adha, mereka baliklah ke kampung-kampung luar pada kota Madinah. Jadi Nabi SAW berikan kelonggaran kepada mereka. Tak perlu mereka datang lagi untuk solat ke masjid di tengah bandar Madinah, iaitu Masjid Nabawi. Jadi atas alasan itu, Imam atau mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan kelonggaran. Kalau orang tu orang kampung yang di mana nak solat Jumaat kena datang pergi ke bandar, tak payahlah. Tadi kamu dah ada kumpul, dah sembahyang Aidil Fitri, Aidil Adha, jadi kamu dah balik, nak datang lagi kan jadi kesulitan. Tapi kalau orang yang dalam kota, memanglah depan mata dia masjid, ataupun setengah jam di jalan ataupun naik kenderaan dah sampai masjid. Jadi tak adalah excuse untuk mereka. Wajib dia solat Jumaat walaupun sudah solat Aidil Fitri atau Aidil Adha pada pagi hari itu. Tetapi kalau mereka di kampung, orang kampungnya pun masjid pun ada juga Ustaz. Jadi kalau masjid kampung ada, wajiblah juga dia sembahyang di masjid kampung dia. Bukanlah keperkataan ini mengatakan, oh kalau itu masjidnya di kampung tak payah solat Jumaat. Bukan begitu. Kena faham konteks dia ya. Sebab apa yang kita sebut ini mengikut konteks pada zaman Nabi SAW, iaitu di kampung-kampung tak ada solat Jumaat. Mereka kena datang ke Masjid Nabawi. Daripada orang-orang Quba, siapa yang dah pernah pergi Mekah, Madinah ya, Masjid Quba tu lebih kurang dalam 6 atau 7 kilometer atau mungkin kurang sikit daripada Masjid Nabawi. Mereka datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quba minta izin dari Nabi untuk dirikan solat Jumaat di Masjid Quba. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tidak, datang ke Masjid An-Nabawi ni, Masjid Madinah ni. Jadi makna di sini orang-orang yang di kampung-kampung di keliling Madinah, mereka bila nak solat Jumaat, mereka datang ke dalam kota Madinah Munawwarah. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala melihat kalaulah itu menjadi kesulitan, dan memang dalam hadis pun ada orang-orang yang dah balik ke kampung, tak perlulah mereka nak datang untuk solat Jumaat kerana Nabi pun belas kasihan kepada mereka. Itulah dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, wajib melakukan solat Jumaat.
Tak kiralah dia tu orang bandar atau orang kampung. Itu lagi strict lagi. Dalam mazhab Abu Hanifah tu mazhab Hanafi lah. Kalau pagi tadi kamu dah salat Hari Raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, kemudian sekarang ni dah masuk waktu salat Jumaat, kamu kena datang juga. Tak kiralah kamu duduk kampung ke atau di bandar. Manakala mengikut pendapat Imam Ahmad pula, Imam Ahmad tu mazhab Hambali, tidak wajib melaksanakan salat Jumaat kepada orang kampung dan orang bandar. Kenapa? Kita dah hari Jumaat tu tujuannya apa? Untuk nak berkumpul, bertemu saudara-saudara Islam. Dah temu dah. Pagi tadi kita dah salat Idul Fitri. Pagi tadi kita dah salat Idul Adha. Jadi dah kumpul. Jadi hari Jumaat ini dah tak wajib lagi salat Jumaat bagi orang kampung atau orang bandar. Itu mazhab apa? Mazhab Hambali. Itu tuan-tuan. Jadi alim-alim ulama kita semua ada dia punya sandarannya. Tapi kita mazhab Syafi'i. Tetapi kita sekarang ni mana ada kampung? Semuanya bandar, ya. Kalau kita di kampung pun, yang di Malaysia ke, di Indonesia ke pun ada masjid dalam kampung dia. Jadi tak timbul lagi soalan ini. Maknanya kalau hari itu Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Jumaat, wajib atas orang yang melakukan solat, orang yang sudah solat Hari Raya itu wajib melakukan solat Jumaat, maupun di orang kampung maupun orang bandar, kerana kampung sekarang pun sudah ada masjid dalam kampung dia. Melainkan kalau kampung dia tu tak ada masjid, nak pergi ke solat Jumaat tu masjid yang jauh, itu diberikan keuzuran, ya. Itu pun sudah ada dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala. Baik, masuk kita dalam membicarakan syarat-syarat sahnya salat Jumaat. Tadi ustaz dah sebut syarat wajib. Itu wajib. Maknanya kalau itu wajib tu atas setiap orang. Kalau dah cukup syarat, dia orang Islam, dia baligh, dia merdeka, dia lelaki, dia sihat, dia tak musafir, dia wajib salat Jumaat. Tapi sekarang salat Jumaat itu bilakah dikirakan sah? Syarat Jumaat itu sah dengan 6 syarat. 6 syarat. Pertama, khutbah dan salatnya mesti dalam waktu zuhur. Jadi kalau sekiranya sebelum zuhur kita melakukan khutbah ataupun kita melakukan salat Jumaat, tidak sah. Inilah yang pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad mazhab Hambali, boleh dilakukan sebelum zawal, sebelum masuk zuhur. Itu dalam mazhab Hambali. Boleh, ya. Tetapi yang dipraktikkan di kota Mekah, Madinah, mereka mazhab Hambali. Mereka tetap melakukan lepas masuk waktu zuhur, ya. Ini kalau darurat sajalah, ya. Kalau tersangat, ya. Kalau sekiranya kita katakan solat Jumaat tu lambat masuk waktunya, mungkin sampai 1.45, misal katalah, kita yang bekerja ni, lunch time kita pun dah habis dah. Habis macam mana ustaz? Ni kemungkinan mazhab Hambali tu lebih sesuai. Tapi sejauh ini kita tidaklah berbuat demikian, ya. Di mana-mana Singapura, Malaysia ke Indonesia ke, ya, kita tak buat macam tu. Kita masih tunggu masuk waktu zuhur. Jadi masuk waktu zuhur itulah waktunya. Dan syarat sahnya Jumaat yang kedua ialah salat Jumaat harus didirikan di tengah-tengah perkampungan atau kota atau desa. Dia tak boleh tempat yang padang pasir, tak ada orang duduk. Dia mesti tempat perkampungan mana tempat orang duduk. Tempat orang ada kediamannya, rumah-rumahnya. Macam kita lah, di bandar, di perkampungan, ya. Kalau sekiranya di Padang Arafah. Di Padang Arafah ada masjid. Masjid Namirah namanya, Masjid Arafah. Tapi ada tak orang-orang duduk sana? Tak ada. Sebab itu padang pasir saja. Itu orang setahun sekali dia datang wukuf. Maka ada tak salat Jumaat di Masjid Namirah tu? Tak ada salat Jumaat. Walaupun berlaku wukuf pada hari Jumaat, tapi tidak ada salat Jumaat, ya, kerana dia bukan perkampungan, dia padang pasir saja. Jadi itu syarat yang keduanya, salat Jumaat mesti didirikan di dalam perkampungan, maupun kampung ataupun desa ataupun kota, tempat kediaman orang ramai. Dan syarat Jumaat yang ketiga, hendaklah salat Jumaat itu didirikan oleh 40 orang. 40 orang yang mana? Iaitu 40 orang lelaki yang merdeka, yang baligh dan yang mustautin. Mustautin itu mana? Memang orang kampung asal sana. Bukan orang yang mendatang, tidak, ya. Kalau sekiranya orang yang mendatang tu orang musafir. Kalau kita pergi Mekah lah, ya.
Kita bukan orang Mekah, jadi kita tak dikira sebagai 40 orang. Kita dinamakan orang musafir. Habis ustaz kita dah duduk 3 hari lebih, 3 hari lebih kita dinamakan mukim. Mukim tu maknanya penduduk sebentar. Bukannya kita ni duduk asal, tidak, ya. Jadi itulah dia punya syaratnya, mesti cukup 40 orang. Lebih tak apa, jangan kurang pada 40. Itu orang lelaki. Kenapa ustaz mesti cukup 40 orang? Sebab Rasulullah SAW tak pernah salat Jumaat. Tak pernah kurang daripada 40 orang. Jadi Nabi SAW telah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti mana kamu lihat aku salat. Tetapi dalam masalah ini ada perbezaan pendapat yang akan kita sebutkan nanti, ya. Syarat sah Jumaat yang keempat, tidak didahului oleh dan tidak bersamaan dengan solat Jumaat di tempat yang lain di daerah tersebut. Jadi kalau dalam satu kota ini hanya satu masjid saja yang boleh dirikan solat Jumaat. Tidaklah ada 2-3 masjid. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, orang-orang daripada Masjid Quba datang jumpa Nabi SAW minta izin nak dirikan solat Jumaat di Masjid Quba. Nabi kata, tak, kamu kena datang ke masjid yang tempat Nabi salat, iaitu Masjid Nabawi. Walaupun kita kata Masjid Quba tu nak berjalan tu 3-4 kilometer tu. Tetapi Nabi tak izinkan. Jadi begitulah dalam pegangan mazhab Syafi'i yang paling kuat. Dalam satu kota, dalam satu bandar, tak boleh ada lebih daripada satu masjid yang mendirikan solat Jumaat, ya. Habis ustaz, sekarang kita ni banyak masjid macam mana? Itu memang ada dia punya masalah yang akan kita sebutkan nanti. Sebentar lagi saya akan sebutkan, insya-Allah. Itu kalau dalam keadaan darurat, ya, di mana satu masjid nak kumpulkan semua rakyat Singapura ke atau satu kampung tu di Putrajaya ke ataupun di Shah Alam, mana nak muat tak muat. Jadi kalau macam tu memadailah kalau ada 2-3 masjid. Itu akan kita sebutkan kemudian nanti, ya. Dan syarat Jumaat yang kelima, harus didahului dengan 2 khutbah. Mesti 2 khutbah dahulu. Khutbah dahulu baru solat Jumaat. Asal-asalnya Nabi SAW khutbahnya kemudian selepas daripada solat Jumaat. Tetapi pada satu peristiwa, apabila sedang Nabi berkhutbah, dah solat Jumaat dah. Setelah solat Jumaat, Nabi berkhutbah. Tengah-tengah khutbah datang perniagaan daripada negeri Syam. Orang-orang ahli peniaga bawa barang-barang perniagaan, mereka baru sampai ke Madinah. Orang-orang dalam masjid ni keluar pula pergi. Kenapa? Dah habis semayang lah. Semayang dah habis. Nabi dah khutbah aja. Khutbah aja. Kemudian mereka keluar. Mereka keluar, tinggal 12 orang dalam masjid. Semenjak dari itu, Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi khutbah dahulu. Jadi kalau ada khutbah dahulu, nak keluar, nanti dulu kita belum salat lagi. Kena tunggu. Jadi itulah hikmahnya. Sebab itu salat hari raya, Aidil Fitri, Aidil Adha, kekal seperti asal. Kekal seperti asal, maknanya salat dulu baru khutbah. Tapi Jumaat diterbalikkan. Iaitu khutbah dahulu, kemudian salat kerana sebab berlaku peristiwa tersebut. Itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'u tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Apabila mereka melihat akan perniagaan dan permainan, mereka tinggalkan kau sendirian berdiri. Nabi seorang-seorang, tapi tak adalah juga tinggal 12 orang mendengarkan khutbah Nabi. Wa tarakuka qa'ima, tinggalkan kau berdiri khutbah. Katakan pada mereka, qul ma 'indallahi khairum minallahi wa minat tijarah. Katakan pada mereka bahawa apa yang ada di sisi Allah dari pahala-pahala lebih baik daripada permainan dan daripada perniagaan itu. Wallahu khairur raziqin. Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Dan syarat Jumaat, sah Jumaat yang keenam ialah mestilah rakaat pertama dilakukan secara berjemaah. Kita tahu salat Jumaat tu berjemaah, 2 rakaat, ya. Tetapi paling kurang kita dapat salat berjemaah 1 rakaat. Paling kurang. Ini umpama orang datang lambat lah, ya. Imam tengah dah habis khutbah dah. Imam tengah salat Jumaat.
rakaat pertama dah habis dah. Dah masuk rakaat kedua, kita pun baru masuk Allahu Akbar. Dapat kita satu rakaat dengan imam, maka dapatlah kita solat Jumaat. Jadi selepas imam beri salam, kita cuma tambah lagi satu rakaat saja. Itulah yang dipegang oleh ulama-ulama kita mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, sekarang kita timbul masalah. Hukum makmum masbuk. Masbuk tu yang datang lambat lah dalam solat Jumaat. Jika makmum masbuk mendapatkan satu rakaat yang sempurna. Satu rakaat yang sempurna tu maknanya apa? Dia dapat rukuk sama-sama imam. Jadi bila dapat rukuk dengan imam tu dapatlah satu rakaat yang sempurna. Maka dengan itu dapatlah sahlah salat Jumaat dia. Jadi bila lepas imam beri salam, dia cuma tambah satu rakaat kerana salat Jumaat hanya dua rakaat. Jika makmum tidak mendapatkan satu rakaat yang sempurna, umpamanya dia sampai baru Allahu Akbar, imam pun daripada tengah rukuk, Sami Allah liman hamidah, Allah. Miss, tak dapat satu rakaat. Jadi satu rakaat pun tak dapat. Tak dapat ustaz, saya pun tak dapat satu rakaat. Saya datang-datang, imam dah nak berdiri pula, Sami Allah liman hamidah. Rakaat kedua. Habis kalau dah tak dapat rakaat, habis macam mana? Kita ikut imam juga, sampai imam dah beri salam, kita pun bangun dan kita dirikan 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Kerana Jumaat kita tak dapat, maka kita dapatlah buat zuhur. Inilah namanya niatnya Jumaat, tapi buatnya zuhur. Kita bila niat ikut imam tu, aku solat fardu Jumaat ikut imam. Niat Jumaat. Walaupun kita dah tahu imam ni dah tak dapat dah kita rakaat. Imam tengah sujud dah, ni rakaat kedua dah. Imam tahiyat akhir ni rakaat kedua dah. Tapi kita niat Jumaat kerana memang itu solat Jumaat. Tetapi buatnya kita, ialah kita sempurnakan 4 rakaat, iaitu solat zuhur. Ya. Itulah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga Imam Malik dan juga Imam Ahmad, iaitu mazhab Hambali. Syafi'i, Maliki, Hambali sama pendapatnya. Melainkan mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia kata walaupun tak dapat satu rakaat dengan imam, dia dah kira dapat Jumaat dan dia sempurnakan 2 rakaat lagi. Itu saja ya. Itu mazhab Hanafi lah ya. Kita hormatilah pendapat ulama-ulama ni kerana mereka semua adalah ulama kita ya. Cuma kita mazhab Syafi'i, kita pegang pada pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi macam itulah kalau kita orang lelaki atau orang perempuan pun. Orang perempuan dia pun pergi masjid juga salat Jumaat. Kebetulan dia lewat. Dah tak dapat pula satu rakaat pun tak dapat. Dapat imam tengah tahiyat akhir saja. Tak apalah kita niat aku salat fardu Jumaat. Tapi lepas tu kita buatkan zuhur. Tapi orang perempuan tak wajib salat Jumaat ya. Dia boleh buat sembahyang zuhur sendiri pun tak apa ya. Dan masalah yang berikutnya ialah mengenai niat menjadi imam dalam solat Jumaat. Kita dah sebut wajib bagi imam niat untuk menjadi imam dalam solat Jumaat. Kalau dia tak niat, tidak sah Jumaat dia. Jumaat dia tak sah. Tapi solat dia sah. Ya. Dia solat Allahu Akbar, aku solat fardu Jumaat. Dia tak sebut imaman. Aku jadi imam. Dia tak sebut. Jadi solat dia sah, cukup syarat. Tapi dia punya Jumaat dia tidak sah. Maknanya dia kena buat 4 rakaat. Ustaz, dia nak buat 4 rakaat. Makmum kat belakang kelang kabut. Yelah, ini kita cakap saja dari segi hukum. Hukumnya Jumaat dia tak sah. Jadi kalau sekiranya dia sedar lepas mayang, dia kena. Habis ustaz, makmum kat belakang macam mana? Kalau makmum di belakang tu sudah cukup 40 orang atau lebih, maka semayang makmum niat ikut imam, semayang makmum niat Jumaat ikut imam, sah, maka sah solatnya, sah Jumaatnya. Sebab dia balik pada niat makmum. Habis ustaz, imam tak niat jadi imam, boleh ke kita? Kita dah belajar 2 hari lepas bahawa imam, dia kalau tak niat jadi imam, semayang dia sah. Tetapi kita makmum, kalau tak niat jadi makmum, kita ikut imam, kita tak sah. Itu dia punya bezanya. Imam kalau dia tak niat, kita semayang zuhur, kita tak niat jadi imam. Orang belakang ikut kita, dia cuit, dia ikut belakang kita. Kita tak niat jadi imam, maka kita tak dapatlah pahala jemaah. Tapi sahlah semayang kita. Makmum kat belakang, makmum belakang dia niat ikut imam, dia dapat pahala jemaah. Habis ustaz, macam mana kalau kita tengah-tengah
Bagaimana kalau kita tengah-tengah semayang macam tu, orang cuek kita. Kita memang tengah semayang zuhur, orang pun cuek kita, nak jadikan kita imam. Kita tak niat. Boleh kita niatkan apabila kita dah tahu ada orang ikut kita. Kita tengah-tengah semayang, kita tengah baca Fatihah, rakaat pertama ke rakaat kedua tak kira lah. Orang pun cuek kita pun niat aku jadi imam. Niat, tambahkan niat lah. Ya, aku jadi imam. Jadi, satu rakaat tu sendirian. Kemudian yang 3 rakaat lagi, kita dapat pahala berjemaah. Itu tuan-tuan ya. Beberapa masalah dalam berhubung dengan syarat sahnya salat Jumaat. Syarat salat Jumaat kita dah sebutkan mesti dalam waktu zuhur. Andai kata setengah dalam waktu zuhur, setengah dalam waktu asar. Macam mana tu? Dia semayang Jumaat dah lambat. Jadi dia sendirikan salat, nak cari orang 40 orang ni, alamak lambat. Dah dekat asar dah ni. Cepat. Tapi tak sampai juga. Bila tengah semayang masuk rakaat kedua, azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah masuk asar kita ni. Habis jadi macam mana? Jumaat dia tidak sah, tapi semayang dia wajib diteruskan 4 rakaat zuhur. Habis ustaz nak tukar tak niat? Tak payah tukar. Ya? Dah kita tadi dah niat aku solat Jumaat. Tapi secara otomatis apabila kita sudah terlepas waktu zuhur dan masuk asar, maka semayang kita tu sudah dinamakan semayang zuhur. Ya? Itu dia tuan. Dan syaratnya solat Jumaat itu hendak dilakukan di satu tempat dan tidak boleh beberapa masjid di dalam satu kota yang sama. Kecuali kalau ada masalah seperti ini. Pertama, jika sulit dikumpulkan di satu tempat kerana kawasan masjid tidak mencukupi. Kalau macam kita lah. Ya, masjid-masjid kita ni terhad. Ya, boleh isi menampung 1,000 orang, 2,000 orang, 3,000 orang. Dalam kota tu ada 50,000 orang. Mana nak muat, tak boleh muat. Dan lagi pun susah pula. Dalam kota tu orang daripada Jurong nak datang pergi ke Tampines, daripada Pasir Ris nak pergi Woodland. Jauh-jauh ni. Ini 1 jam lagi nak sampai baru boleh sampai. Jadi kalau macam tu ada keuzurannya. Jadi bila ada keuzuran, ini rata-ratanya kita di mana-mana lah, baik di Singapura, baik di Malaysia, di Indonesia ya. Dalam satu bandar ada beberapa buah masjid. Habis apa nak buat ya? Kalau nak kumpul satu masjid pun tak muat juga orang apa nak buat. Bukan kata yang jauh-jauh, yang dekat-dekat pun kadang macam tu. Sebab masjid pun tak besar sangat ya. Jadi dibolehkan. Itu yang saya sebutkan tadi ya. Dan syarat sah Jumaat lagi ialah solat Jumaat tidak sah dilakukan kecuali jika jumlah jemaahnya terdiri dari 40 orang yang lebih atau lebih daripada penduduk tetap mustautin. Penduduk tetap yang saya katakan tadi, memang orang kampung itu juga yang semayang. Kalau orang luar datang ke kampung itu, macam kita lah orang Singapura ke Malaysia, Indonesia, dia datang ke Mekah. Kita bukan orang ke Mekah, jadi kita tak dikira. Jumlah Jumaat kita tak dikira. Tak dikira 40 orang tu. Tetapi dalam masalah ini ada khilaf ya. Yang kita sebut tu mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di sisi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sah melakukan salat Jumaat selain daripada penduduk tetap, seumpama orang musafir atau orang mukim ya. Orang musafir itu orang yang dalam perjalanan, orang mukim itu orang yang datang duduk situ lebih pada 3 hari. Tapi dia bukan penduduk situ, dia pendatang ya. Itu nama mukim. Jadi dengan ada mereka pun boleh dikira lebih pada jumlah yang dimaksudkan ya. Perbezaan pendapat ulama dalam menetapkan jumlah jemaah solat Jumaat. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh kurang daripada 40 orang. Termasuk imam sekali. Imam dengan makmum jangan kurang daripada 40 orang. Tapi dalam mazhab Imam Malik, mazhab Maliki, dia paling kurang, paling minimum 20 orang. Dan mazhab Imam Ishaq rahimahullah ta'ala, paling kurang 12 orang. Dan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, paling kurang 50 orang. Wah, mazhab Hanbali lebih banyak lagi ya. Dan menurut pendapat Imam Rabi'ah, iaitu paling kurang 9 orang. Dan mengikut pendapat Imam Ikrimah, paling kurang 7 orang. Dan menurut pendapat Imam Abu Hanifah
dan Imam Sufyan Ats-Tsauri paling kurang 3 orang. Sebab 3 orang tu dah 3 tu dah jamak tu dah plural lah, dah ramai. Jadi 3 orang, 1 imam, 2 makmum. Itu pendapat-pendapat ulama yang berbeza ya. Jadi kita hormatilah. Tapi kalau sekira kita yang berpegang mazhab Syafi'i, kita kena peganglah 40 orang tu. Melainkan kalau keadaan darurat ya, di mana tempat kita tu solat Jumaatnya tak ramai, mungkin dalam 12 orang, mungkin dalam 20 orang, apa nak buat? Kita ada pendapat yang membolehkan, dan ulama-ulama kita semua bukan sembarang orang ya, ulama-ulama yang muktabar ya. Jadi boleh kita berpegang pada pendapat mereka juga ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan mengenai syarat sah Jumaat. Kita dah sebutkan tadi, syarat sah Jumaat tu mesti didahului dengan 2 khutbah ya. Khutbah tu pun ada dia punya rukun khutbah. Khutbah tu mestilah ya, dia ada pertama pujian pada Allah, alhamdulillah ya. Kemudian dia ada selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan dia pun mesti ada wasiat, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah ya. 2 khutbah tu mesti mengandungi akan perkara tersebut, iaitu pujian pada Allah, selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pesanan bertakwa kepada Allah SWT. Dan salah satu daripada khutbah itu mesti ada baca satu ayat Quran. Ayat Quran yang sempurna. Bukan setengah-setengah ayat, tidak. Ayat Quran yang sempurna. Yang sempurna yang boleh dipaham. Seperti kita kata, Qul huwallahu ahad. Allah itu adalah satu ayat itu. Itu pun boleh ya. Dan hendaklah doakan untuk kaum muslimin pada khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itulah dia tuan-tuan. Itu saja 5 syarat ataupun rukun khutbah. Iaitu pertama kita kata alhamdulillah, lepas tu selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah pada hari Jumaat tu imam sakit perut tak datang. Alamak, habis macam mana ni? Ustaz, imam tak datang. Ini makmum dah ramai dah ni, dah lebih daripada 100. Takkanlah tak pada Jumaat. Habis macam mana nak khutbah Jumaat ni? Alah, ambil rukun dia sudah. Bangun saja, Assalamualaikum, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sallallahu Muhammad, ittaqullah. Kemudian kita membacalah pula, kita kata satu ayat Quran, dan kemudian kita pun duduk. Khutbah kedua pula, sama juga, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Kemudian kita bacalah satu ayat Quran, dan kemudian kita baca doa untuk muslimin dan muslimat. Dah, kita turun. Ustaz, tak sampai 2 minit pun. Yalah. Kita ambil yang rukun aja lah. Itu paling minimum lah ya. Tapi ialah takkanlah macam tu ya. Sekarang ni pun alhamdulillah pihak majlis agama pun ada persiapkan juga dia punya teks khutbah. Jadi tak susah lah. Cuma baca je ya. Cuma ialah kalau boleh kita khutbah ni bukanlah kita membaca khutbah. Ya, kita kalau baca khutbah ni macam kita baca surat khabar. Orang yang dengar pun tidur ya. Mesti khutbah tu berkhutbah. Berkhutbah mana menyampaikan khutbah. Itu teks sebagai guideline. Tetapi sebenarnya dia berkhutbah. Itulah yang disuruh oleh agama untuk memberikan pesanan kepada orang-orang yang mengikuti solat Jumaat itu. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi kepada kita ya, yang di mana orang-orang lelaki nak pergi solat Jumaat ya. Maka dia kenalah ikutlah ya. Dia punya sunat-sunatnya nak pergi solat Jumaat. Bagi kaum ibu yang kat rumah ni dengar apa yang disampaikan ni, bagi tahu pada sang suami kalau dia tak dengar. Apakah dia sunat-sunat dalam solat Jumaat dan hari Jumaat. Itu dia. Yes, yang pertama, sunat dalam solat Jumaat dan hari Jumaat ialah mandi. Disunatkan mandi Jumaat. Bagi siapa yang nak menghadiri solat Jumaat. Dia mandi Jumaat. Jadi mandi Jumaat ni bermula daripada masuk waktu subuh. Lepas subuh, dah bolehlah kita mandi Jumaat. Kalau tengah malam dia mandi, belum masuk subuh. Jadi belum lagi nama hari Jumaat. Bilakah dinamakan hari Jumaat? Bila dah masuk subuh. Kalau sekira belum masuk subuh, namanya malam Jumaat. Jadi beza ya. Jadi kita nak pergi solat Jumaat. Jadi kita lepas masuk subuh, kita pun mandi. Mungkin kaum bapa yang nak pergi nak pergi bekerja kan. Nanti daripada kerja nak pergi solat Jumaat, nak mandi tak sempat. Jadi mandi daripada rumah. Dia niatkan, aku mandi sunat Jumaat. Dalam hatilah ya. Aku mandi sunat Jumaat kerana Allah.
Ini sunat bagi mereka yang nak menghadiri solat Jumaat. Bagi mereka yang tidak menghadiri solat Jumaat, tak disunatkan, ya. Tetapi ialah ada pendapat ulama yang lain pula mengatakan boleh, walaupun tak pergi solat Jumaat pun dia boleh mandi niat solat, mandi sunat Jumaat. Dalam mengenai tentang mandi solat Jumaat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, merupakan kewajipan bagi setiap muslim hendaklah mereka mandi pada hari Jumaat. Itu Nabi sebutkan merupakan kewajipan. Hampir-hampir jadi wajib, tapi taklah jadi wajib, ya. Barang siapa yang berwuduk pada hari Jumaat, maka termasuk perbuatan yang baik. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Nabi lebih utamakan mandi, ya. Kalau sekadar wuduk itu sah, tapi lebih baik mandi. Itulah kelebihan mandi, ya. Mandi pada hari Jumaat. Yang keduanya, membersihkan dan merapikan tubuh seperti mencukur bulu ketiak, bulu kemaluan, guntingkan dia punya misai dia, pendekkan misai, potong kuku, ya. Menggunakan kayu siwak, berus gigi, ya. Ini semua sunnah. Jadi pada hari Jumaat potong kuku. Kita ni potong kuku ni kita kena pilih hari juga. Yang paling bagus hari Jumaat. Tak dapat hari Jumaat, kita buat pada hari Senin ataupun hari Khamis. Siapa yang selalu potong kuku pada hari Jumaat, Allah akan jadikan dia wali Allah. Siapa yang selalu potong kuku pada hari Khamis, Allah jadikan dia ulama yang tasawuf. Siapa yang selalu potong pada hari Senin, maka Allah jadikan dia iaitu ke ulama yang fadil. Ulama fadil tu ulama yang mulia. Jadi saya bila dengarkan apa Tok Guru kita baca tu, kita pun amalkan. Alhamdulillah dapatlah berkat-berkatnya, sikit-sikit pun jadilah, ya. Itulah kita pilih 3 hari. Senin atau Khamis atau Jumaat, ya. Siapa selalu potong kuku hari Senin, Allah jadikan dia ulama yang mulia. Siapa yang selalu potong hari Khamis, Allah jadikan dia ulama tasawuf. Siapa yang selalu potong pada hari Jumaat, Allah jadikan dia wali Allah. Tak jadi wali Allah, wali nikah pun jadi, ya. Kalau ada anak dara lah, kalau tak ada, tak adalah, ya. Maaf sajalah, ya. Jadi itulah dia hari-hari kita pilih untuk kita potong. Jadi macam itulah hari Jumaat potong kamisai, ya, trim kamisai kita. Dan kemudian maaf kata bulu ketiak, bulu kemaluan semua kita bersihkan pada hari Jumaat. Dan bersiwak tu gosok gigi. Kayak Ustaz, kalau kita pakai berus gigi sekarang dengan ubat gigi, boleh juga dengan niat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumaat secara bersih dan memakai pakaian yang paling baik yang dimiliki. Jadi kita pakai pakaian paling bagus sekali. Jangan pakai pakaian yang berbau-bau, ya. Dan memakai minyak wangi dari rumahnya atau memakai minyak rambut dan berangkat pada permulaan waktu, maka Allah Ta'ala akan memberikan ampunan dari hari Jumaat tersebut hingga Jumaat akan datang, dan ditambah lagi 3 hari, makna 10 hari akan datang punya dosa Allah dah ampunkan. Ustaz, kalau macam tu dah boleh buat dosa ke? Bukan. Orang yang macam ini memang orang yang tak buat dosa. Kalau buat dosa pun orang macam ni cepat-cepat dia istighfar. Seolah-olah dia macam tak ada dosa. Itu maksudnya Allah dah pelihara dia, jaga dia. Jangan sampai dia terjatuh pada dosa, tapi dia berterusan dengan tanpa dia mohon ampun dari Allah. Itulah dia tuan-tuan, ya. Jadi siapa yang bersihkan diri pada pagi hari Jumaat, mandi bersih, pakai cantik-cantik dan segera pergi solat Jumaat, Allah ampunkan dia daripada Jumaat ini sampai Jumaat depan, tambah lagi 3 hari. Jadi 10 hari ke depan dosa yang diampunkan Allah. Masya Allah. Beruntung. Itulah kita sekarang ni, kita memang rugilah, ya. Tapi apa nak buat? Kita ni sekarang bukan kita tak nak pergi Jumaat, tapi tak boleh nak pergi Jumaat kerana keadaan yang kita sedia maklum. Habis kita, Ustaz, kita dah niat nak pergi tau, tapi tak dapat slot. Okey, awak dah niat kan? Awak punya pahala tetap akan dapat. Kenapa? Innamal a'malu binniat. Setiap amalan bergantung pada niat. Jadi kalau kita dah niat, insya-Allah kita akan dapat pahala. Apa yang Nabi sebut tu, memang kita dulu pun kita buat macam tu, Ustaz. Saya mandi Jumaat, saya pakai baju baik-baik, pakai wangi-wangian. Jadi memang saya pergi. Kalau gitu amalan kamu akan dapat, walaupun kamu tak dapat pada saat ini kerana kamu di dalam keadaan COVID, tetapi dengan niat kamu sudah dapat pahala untuk pergi solat Jumaat itu. Walaupun kamu tak sampai di solat Jumaat, insya-Allah. Ya Allah,
kau bukakanlah pintu-pintu masjid kami ni ya Allah, dan kurniakanlah kami dapat melakukan salat Jumaat seperti biasa ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan demikianlah pula sunat daripada hari Jumaat itu memakai pakaian yang berwarna putih dan yang baik. Sunat pakai putih ya. Memanglah kita ni macam-macam warna ada, tapi yang afdal hari Jumaat pakai yang putih. Dan disunatkan pula untuk memakai serban. Pakai serban. Oh Ustaz, ni serban ni orang dah pergi haji. Tak ada. Serban ni siapa saja, bukan makna orang pergi haji. Orang tak pergi haji pun boleh pakai serban. Sebab serban ni sunat Nabi, sunnah. Bukannya pada orang yang pergi haji. Siapa nak pakai boleh pakai. Pahala pun lebih. Sebab Nabi mengatakan siapa as-salatu bil imamah afdalu min sab'ina salat bila imamah. Satu salat dengan berserban lebih baik daripada 70 salat dengan tanpa serban. Pahala 70 kali ganda. Siapa tak nak? Ya. Dan memakai serban imamah, dan disunahkan bagi sang khatib untuk menghias diri dengan sebaik mungkin. Jadi khatib ni kalau boleh pakai lagi selendang pula. Selendang. Selendang pula. Itu sunnah juga Nabi itu. Ya. Imamah dah serban ni. Kemudian lepas tu pakai selendang pula. Pakai sal pula. Kenapa ni? Sal ini pun sunnah Nabi juga. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Seberapa boleh dia hiaskan diri dia. Kenapa? Sebab dia menjadi tontonan. Orang semua tengok dia. Oh, ini dia sunnah Nabi. Ini amalan Nabi. Tapi ialah apa nak buat sekarang ni. Pun kadang-kadang kita tengok ialah. Bukan nak mengata. Banyak kelemahan kita lah ya. Kelemahan kita apa nak buat. Jadi begitulah dia sunnahnya. Rasulullah SAW bersabda. Barang siapa yang mandi pada hari Jumaat secara bersih. Kita dah sebutkan tadi hadisnya. Nabi SAW bersabda, albisu min thiyabikum albait. Pakailah dari pakaian kamu yang berwarna putih. Nabi suruh kita pakai putih. Kafankan orang mati kamu dengan kain kafan putih juga. Putih ini melambangkan kesucian, ya, kebersihan. Itu disunatkan. Dan disunatkan memakai minyak wangi. Yang paling afdal adalah memakai minyak misk. Minyak misk yang dicampur dengan air bunga mawar. Wah, ini mahal ni Ustaz. Minyak misk tu kasturi lah. Ya. Misk ini asalnya daripada kijang. Minyak daripada tak tahu bagaimana mereka buat daripada kijang ni. Kemudian dicampurkan air mawar. Jika dia dapatlah, Rasulullah SAW bersabda, salah satu 3 perkara yang menjadi kewajipan, merupakan hak bagi setiap Muslim pada hari Jumaat, iaitu 3 perkara yang mesti dibuat. Pertama, memakai siwak. Pakai siwak berus gigi. Mandi dan memakai minyak wangi jika memilikinya. Jadi pakai minyak wangi yang paling mahal-mahal. Bagus-bagusnya. Jangan pakai yang $1, RM1, jangan. Mahal. Ustaz, mahal-mahal. Kenapa ni? Kita nak menghadap Allah Ta'ala. Bukan kita nak menghadap manusia. Nak menghadap manusia pun, power kita pakai spray sana, spray sini. Ini nak menghadap Allah. Kita berbau-bau ke badan kita. Macam mana? Orang sebelah pun rasa, alamak, dia ni bau. Takut nak dekat-dekat dia. Tapi sekarang semua tengah jarang-jarang lah 1 meter. Tapi kalau besok balik asal nanti, kita kena pakai wangi-wangian. Sekarang ni pun kita pakai wangi-wangian juga. Ini sunnahnya, ya. Memakai minyak wangi ni pada solat Jumaat disunnahkan, melainkan pada 2 masalah saja. 2 masalah ni tidak disunatkan. Iaitu masalah pertama, iaitu kalau orang dalam berpuasa. Maupun puasa fardu atau puasa sunat. Dia tak disunatkan memakai minyak wangi. Itu makruh. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, memakai minyak wangi bagi orang berpuasa, makruh hukumnya. Itu ya, kita dah sebut dah bab puasa dulu ya. Dan yang kedua, orang yang dalam ihram haji atau ihram umrah. Aku ni dalam ihram ni, macam mana nak pakai minyak wangi? Tak boleh. Kalau dia pakai minyak wangi, dia kena bayar denda dia. Sebab apa? Dia sudah melanggar pantang larang ihram, ya. Dan antara sunatnya lagi daripada sunat kita dalam hari Jumaat itu, memperbanyakkan membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat dan pada siang hari Jumaat. Ukuran yang paling sedikit dalam bacanya adalah 3 kali. Wow. Ulang lagi. Dah baca malam Jumaat, besok ulang lagi, baca lagi. Itu paling sikit. Itu paling kalau dapatlah. Tapi paling kurang, bacalah surah Kahfi walaupun sekali. Surah Kahfi itu pada juz yang ke-15.
tengah-tengah Quran ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, maka ia akan diberi cahaya oleh Allah Taala yang meneranginya di antara dua Jumaat. Antara Jumaat ini sampai Jumaat depan, Allah menerangi kehidupan dia. Terpelihara, dapat hidayat Allah, mudah ibadat. Masya Allah. Itu kelebihan kita baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Malam Jumaat ataupun pagi Jumaat. Ya. Dan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah akan memberikan cahaya dari mula tempat dia duduk sampai ke Kaabah. Kita baca kat rumah kita. Kita baca kat rumah kita. Daripada rumah kita ni sampai Kaabah. Bercahaya terus. Malaikat daripada langit tengok. Wah, dia ni baca surah Al-Kahfi lah. Bercahaya terus lah daripada Malaysia, Singapura ni. Sampai ke Kaabah. Masya Allah. Itu kelebihan kalau kita yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah Ta'ala akan memberikan cahaya dari mulai bawah kakinya sampai langit, meneranginya pada hari kiamat, dan diberi ampunan untuknya antara dua Jumaat. Masya Allah. Dari tempat dia duduk sampai ke langit, cahaya terus. Pada bila? Pada hari kiamat. Hari kiamat. Jadi hari kiamat, orang-orang kelang kabut semua dalam ketakutan. Tempat kita berdiri pula, semua bercahaya sampai kepada langit. Subhanallah. Itu siapa tu dapat? Orang yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Ya. Dan diberikan keampunan antara dua Jumaat. Jumaat ini dengan Jumaat depan, Allah ampunkan dia. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kemudahan untuk berbuat amal-amal taat padamu pada hari Jumaat, bahkan pada setiap hari ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk mentaati perintahmu dan meninggalkan laranganmu. Berikanlah kami kekuatan untuk kami menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kami Rasulullah SAW. Ya Allah, terimalah doa kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa ibu ayah kami, datuk nenek kami dan sekalian kaum muslimin muslimat yang hidup dan yang mati. Ya Allah, terimalah pengajian kami pada petang ini dan jadikanlah dia ikhlas mencari keridhaan-Mu ya Allah, bukan kerana riak, ujub atau sum'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ saja untuk kita petang ni. Kita sambung lagi insya-Allah pada esok hari lagi ya. Insya-Allah mudah-mudahan panjang umur, sihat walafiat ya. Dikabulkan Allah Taala dapat kita bertemu lagi pada esok hari. Dan dengan itu saya mohon diri minta maaf banyak-banyak dalam penyampaian saya ada tersilap kata, terkasar bahasa. Mana benar semua daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya, kebodohan saya, kebebalan saya. Maaf banyak-banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, maafkan saya ke tidak? Terima kasih banyak-banyak. Marilah sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para jemaah sekalian, jangan lupa malam ini insya-Allah akan ada pengajian pukul 9 malam, iaitu keagungan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam 9 malam ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Ya, silakan. Semuanya melalui FB TM for Travel.